Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani dalam 6 negeri memilih. Kita memberikan fokus kepada hari ini, hari pengundian bagi 6 negeri 12 Ogos 2023, sementara kita menantikan pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi ini. Pastinya pelbagai topik dan juga pelbagai isu yang kita nak kupaskan melihat kepada keadaan politik dalam negara kita dan juga bagaimana kita nak pastikan juga negara kita bergerak ke hadapan, terutama dari sudut politik dan pentadbiran dan sebagainya. Ya, dan pastinya masa depan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu terletak di tangan 9.67 juta pemilih apabila mereka akan menunaikan tanggungjawab memilih wakil mereka di Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing pada pilihan raya hari ini. Di Terengganu pula, pemilih bukan sahaja mengundi untuk kerusi DUN tetapi juga untuk satu kerusi parlimen iaitu Kuala Terengganu, kerana pilihan raya kecil kawasan itu diadakan serentak dengan pilihan raya 6 negeri berkenaan, dan pastinya hari ini akan menjadi hari yang dinanti-nantikan dengan penuh debaran dari saat pusat mengundi dibuka pada jam 8 pagi nanti sehinggalah keputusan penuh setiap negeri diumumkan, dengan yang paling awal dijangka diketahui kira-kira 2 jam selepas pusat mengundi ditutup pada jam 6 petang. Dan secara keseluruhannya 17,048 saluran mengundi disediakan di 3,190 pusat mengundi di semua 245 kawasan DUN di 6 negeri. Manakala untuk pilihan raya kecil, Parlimen Kuala Terengganu, 217 saluran mengundi disediakan di 41 pusat mengundi. Dan pada Selasa lepas, itu kita nak recap kembalilah. 8 Ogos yang lepas, ramai 72,554 anggota tentera, polis serta PJA, pasukan gerakan ARM dan pasangan mereka telah pun menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal bagi pilihan raya di 6 negeri itu, manakala 1,286 lagi mengundi untuk pilihan raya kecil Kuala Terengganu. Dan persoalan yang berlegar kini adalah sama ada status quo akan kekal, ia akan menyaksikan Pakatan Harapan PH mengekalkan kuasa di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PAS terus memerintah Kelantan, Terengganu dan Kedah. Atau persoalan lain adalah adakah akan berlaku perubahan drastik di 6 negeri selepas 14 hari berkempen tanpa henti oleh setiap parti yang bertanding. Itu dua persoalan utama ketika ini. Dan pelbagai sebenarnya ramalan-ramalan telah pun dibuat oleh pakar-pakar dan juga penganalisis. Tetapi keputusannya semua terletak kepada tangan anda, dan hari ini pukul 8 pagi, berbaki dalam 30 minit saja lagi sebelum pusat mengundi dibuka. Kami di Esrawani dan juga kami sebagai rakyat Malaysia sebenarnya nak menggalakkan ramai untuk terus keluar mengundi kalau boleh awal-awal pagi. Kerana kalau lewat-lewat nanti cuaca buruk dan sebagainya, mungkin akan ada beberapa kesulitan yang akan menyukarkan anda untuk keluar mengundi nanti. Itu sedikit cerita mengenai sebelum pusat mengundi dibuka ni. Tetapi juga sebenarnya Syazwani, kita nak tahu jugalah perkembangan politik dalam negara kita. Kita nak recap semula mengenai kempen-kempen dan juga kesepaduan antara parti-parti yang bertanding ini. Ini sebenarnya kita nak ungkapkan kembali ataupun kita nak recapkan kembali bagaimana agaknya strategi-strategi yang dimainkan oleh mereka dan juga apa agaknya isu-isu yang mendominasi dalam kalangan masyarakat. Ini juga perlu kita tahu supaya sekiranya penonton-penonton yang masih lagi menonton kita ni, mereka mungkin akan yang mana tak tahu nak undi yang mana tu, mungkin apabila mendengar penjelasan ini, mereka dapat clear picture bagaimana ataupun parti-parti mana ataupun calon-calon mana yang mereka akan mengundi sebenarnya, Syazwani. Ya, dan pastinya bukan kita bertanyakan soalan, tapi yang menjawabnya adalah pastinya mereka yang telah pun bukan kami yang akan menjawab persoalan kami sendiri, tapi persoalan itu akan kami ajukan kepada dua orang tetamu kita pada pagi ini yang akan turut bersama dengan kami bermula jam 7 pagi tadi sehinggalah jam 10 pagi nanti. Bersama kami di studio ketika ini adalah Datuk Dr. Madeline Burma, sebelah kanan saya, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, dan juga Mujibu Abdul Muiz yang merupakan Fellow Penyelidik Ilham Center yang juga pensyarah kanan sains politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-dua tamu kita pada pagi ini. Selamat datang. Terima kasih. Persoalan yang pertama, adakah Datuk Madeline dan juga Mujibu akan juga turut mengundi hari ini? Pasti.
Pasti. Saya mengundi di Selangor. Okey. Okey. Saya tidak. Oh, di Sabah ya. Saya sudah tu? selesai. Tapi mungkin tahun depan mana tahu di Sabah. Betul. Okey, so maksudnya saya dan juga Datuk Madeline selepas habis ni kita akan pergi mengundi ya Datuk? Ya, pasti. Wajib. Wajib. Memang satu wajib. Dan anda juga kita nak gesa untuk keluar mengundi bermula jam 8 pagi ini. Tapi pastinya kita nak bertanyakan soalan pembukaan lah terlebih dahulu kepada Mujibu. Okey, melihat kepada pilihan raya negeri ini, hari ini hari mengundi, apa analisis awal yang dapat Mujibu kongsikan? Baik, satu hari ini jelaslah apakah akan berlaku status quo seperti mana ramalan-ramalan daripada Badan Penyelidik Bebas dan juga ramalan-ramalan daripada rakan-rakan penyelidik ya. Ada yang meramal majoriti mereka meramalkan akan berlaku status quo. Ya, cuma dari sudut pembacaan bagaimana status quo itu akan kekal. Sama ada yang menang secara total knockout. Ya, seperti mana yang dijangkakan mungkin boleh berlaku di dua negeri Pantai Timur, di Terengganu dan di Kelantan. Begitu juga dengan di Negeri Sembilan. Ya, ataupun berlaku sebaliknya, 4-2. Ya, memandangkan ada dua negeri yang barangkali dijangka sengit. Ya, Selangor terutamanya dan juga Kedah. Ya, berbanding di Negeri Sembilan sebagai negeri bercampur dan juga Terengganu dan Kelantan sebagai negeri yang bermajoriti pengundi Melayu. Ya, memandangkan time frame PRU 15 dan juga PRN ini ya, sekitar 9 ke 8 bulan itu memperlihatkan tidak ada berlaku perubahan gelombang yang besar. Ya, dan dapatan kita di lapangan juga setelah kita menyelidiki hampir 2 bulan. Ya, bermula di Pulau Pinang lebih awal sebelum itu dan juga negeri-negeri lain, kita dapati gelombang Melayu Islam itu benar-benar membadai. Dan yang paling penting Hafizi ya, ada dua angkubah untuk diperhatikan dalam membaca apakah status quo ini akan kekal ataupun barangkali berlaku kejutan 4-2 ataupun 5-1 ataupun 6-0 kita tak tahu. Ya, dua faktor ini menjadi penentu pada hari ini. Satu, bagaimana swing anak muda ini kerana pertambahan pengundi ya 9.77 tu majoritinya adalah pertambahan pengundi baru dan juga daripada undi 18. Dan negeri-negeri yang kritikal dalam konteks ini adalah Selangor, Kedah dan Kelantan. Kerana tiga negeri ini mencatatkan pertambahan pengundi yang begitu signifikan. Numbers daripada 2018 kepada 2023 ini, dua negeri ini tinggi. Itu satu. Kedua, sudah tentulah faktor keluar mengundi. Ya, kerana kalau faktor keluar mengundi hari ini dijangkakan tinggi, ya seperti mana yang SPR sasarkan 80%, tapi kami di Ilham Center mensasarkan sekitar 63 hingga ke 68% yang mungkin akan keluar mengundi disebabkan beberapa faktor nak cuti sekolah minggu depan, ya faktor keterujaan itu barangkali tidak sekuat. Dan kita jangkakan akan turun kerana pertambahan pengundi yang signifikan ini sudah tentu akan menjadikan nisbah pengundi itu akan turun seperti mana yang berlaku di Johor, di PRU yang 15 yang lalu. Itu jangkaan kita awal. Ya, sebelum kita nak bersama dengan rakan-rakan setugas kami, mungkin sedikit saja daripada Datuk Dr. Madeline terlebih dahulu melihat kepada analisis awal seperti apa yang dipertanyakan oleh Nur Syazwani sebentar tadi, dan juga kita nak lihat bagaimana sebenarnya mungkin secara ringkas ni isu-isu ekonomi sebenarnya digagaskan oleh ahli politik ini untuk mengambil hati masyarakat itu sendiri, Datuk. Okey, terima kasih ya kerana menjemput kita awal pagi. Awal pagi ya. Kita sebut tu. Okey. Bagi saya, walaupun saya bukan orang penganalisis politik, tapi selalunya dia dua ni berhubung kait. Betul. Okey. Bagi saya isu yang masih lagi mendasari masyarakat kita ataupun rakyat Malaysia secara umum, sama ada yang negeri yang mengundi atau tidak hari ini, iaitu kos sara hidup. Yang itu memang pertama. Sebut aja kalau kita pergi ke lapangan memang itulah cerita yang pertama. Yang kedua pekerjaan. Okey, especially di kalangan anak muda. Ini sangat-sangat penting isu sebab masalah yang kita dengar dari tahun lepas pun ialah berkaitan macam mana kita lihat anak-anak muda kita masih lagi menceritakan tentang kesukaran untuk mendapat pekerjaan. Bukannya tiada pekerjaan ya. Kalau kita tengok ahli ekonomi mengeluarkan angka menunjukkan kita dah guna tenaga penuh lah, kadar pengangguran itu dah menurun dan sebagainya. Tapi mereka ni bercerita tentang pekerjaan yang kita menggunakan dulu istilahnya ialah
ada yang marah lah, gaji yang bermaruah. Mungkin itu angka ayat tu mungkin tak berapa sedap. Tetapi maknanya not just a job, but a decent job. Itu yang penting. So bagi saya kalau ahli politik boleh mencuit hati anak muda, bagi saya ini akan menentukan. Dan yang ini berkait dengan kos hidup, dan kalau anak muda tu memang pekerjaan lah. Ya, itu dia. Pekerjaan kos sara hidup. Ya? Betul. Itu penting. Itu analisa awal daripada dua tetamu kita, dan pastinya kita akan mengupas lebih lanjut melihat kepada bagaimana situasi sebenar di lapangan itu nanti yang akan dikongsikan dengan rakan-rakan setugas kami.